Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan 8.2% penduduk tempatan menghadapi diskriminasi di tempat kerja dan semasa mereka mencari kerja tahun lepas. Tinjauan MOM itu dijalankan tahun lalu dan melibatkan 3,600 orang. Perakaan 8.2% itu lebih rendah berbanding kadar 8,5% yang dicatat pada 2021. MOM menambah bahawa penurunan itu dicatat ekoran usaha kukuh tiga pihak yang menggalakkan amalan pekerjaan yang adil. Tiga bentuk diskriminasi paling lazim berlaku termasuklah berhubung umur, kaum dan kesihatan mental. Kira-kira 35% responden meminta bantuan setelah didiskriminasi. Itu lebih tinggi daripada 20% yang dicatatkan sebelum ini. Hampir 60% pekerja menyatakan firma mereka melaksanakan prosedur-prosedur formal untuk menguruskan kes-kes ini. Ia peningkatan 54% berbanding tahun sebelumnya. Syarikat-syarikat sektor penghilangan yang ditinjau secara amnya optimis mengenai ramalan perniagaan bagi separuh kedua tahun ini. Syarikat-syarikat itu bagaimanapun mengambil pendekatan berhati-hati berhubung hubungan geopolitik dan ekonomi. Tinjauan Lembaga Kemajuan Ekonomi EDB mendapati kelompok kejuruteraan pengangkutan, kejuruteraan jitu dan elektronik menjangkakan pengeluaran lebih tinggi. Namun syarikat-syarikat dalam kelompok kimia dan bioperubatan pula menjangkakan pengeluaran lebih rendah. Syarikat-syarikat yang menghasilkan makanan, minuman dan tembakau pula prihatin tentang kos bahan mentah dan operasi yang lebih tinggi. Sementara itu, kebanyakan syarikat menjangkakan bahawa kadar pengambilan pekerja akan kekal serupa dengan suku kedua tahun ini. Dalam hal ini, sektor kejuruteraan pengangkutan paling optimis sementara kelompok elektronik dan kejuruteraan jitu paling kurang optimis. Saudara, mulai esok rakyat Singapura boleh menayangkan bendera negara di lebih banyak tempat dan untuk jangka masa yang lama. Mereka juga tidak perlu mendapatkan kebenaran pemerintah terlebih dahulu. Ini ekoran perubahan kepada Akta Simbol Negara. Untuk menggalakkan orang ramai menunjukkan rasa bangga kepada negara, mereka boleh memaparkan bendera negara untuk tujuan bukan komersil pada pakaian sepanjang tahun. Tidak perlu mendapat kelulusan awal dari pemerintah. Bagi tujuan komersil atau hiasan bendera negara boleh digunakan semasa musim Hari Kebangsaan. Bagaimanapun, kelulusan diperlukan jika anda mahu menggunakannya melebihi 3 bulan. Anda juga perlukan kebenaran jika mahu mengibarkan bendera negara bagi sambutan-sambutan lain, contohnya jika Singapura menang satu acara utama kesukanan. Mereka yang menyalahgunakan simbol negara boleh didenda sehingga $30,000 atau setengah tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Saudara, apa sebenarnya tugas Presiden Singapura? Kebanyakan pengundi kali pertama nampaknya faham akan peranan dan fungsi Presiden dipilih. Bagaimanapun mereka kurang jelas tentang hubungan jawatan tertinggi negara itu dengan pemerintah, parlimen dan kabinet. Demikian menurut satu tinjauan bersama oleh CNA dan Today melibatkan lebih 1,500 warga Singapura berusia 21 hingga 33 tahun. Ini antara dapatannya. Secara keseluruhannya, lebih 80% responden tahu bahawa salah satu peranan Presiden adalah melindungi rizab negara. Majoriti responden juga tahu bahawa pemerintah hanya boleh menggunakan rizab lalu dengan kelulusan Presiden. Selain itu, sebilangan besar responden tahu peranan Presiden selaku penjaga dan bukan kuasa eksekutif. Ini bermakna walaupun mereka ada kuasa veto untuk menyekat tindakan pemerintah berhubung amalan rasuah dan Akta Keselamatan Dalam Negeri, mereka tidak punya peranan untuk memajukan agenda dasar mereka sendiri. Lebih separuh daripada responden pula sedar bahawa Presiden dipilih tidak mempunyai kuasa untuk meminda undang-undang sedia ada. Persoalan mengenai hubungan Presiden dipilih dengan parti politik menjadi isu yang menjadi tumpuan kali ini. 65.4% responden tahu bahawa individu yang dipilih itu tidak harus menjadi anggota mana-mana parti politik. Sekitar 56% responden tahu bahawa sebuah parti politik boleh menyokong Presiden dipilih dan perangkaan lebih tinggi iaitu 66.4% pula tahu bahawa Presiden tersebut tidak boleh menyokong mana-mana parti politik.
Dan bagaimana pula tentang hubungan Kabinet dan Parlimen? Kira-kira 66.5% responden tahu bahawa Presiden yang dipilih secara amnya mengambil arahan daripada Kabinet. Jumlah sama hampir 64% bagaimanapun tidak tahu bahawa Presiden tidak mengambil arahan dari Parlimen. Sekitar 50% pula tahu bahawa Parlimen tidak menerima arahan daripada Presiden dipilih. Menjelang Hari Jururawat Singapura esok membawakan berita baik untuk kaki tangannya. Kumpulan Jagaan Kesihatan Awam terbesar Singapura itu akan menawarkan jururawatnya pengkhususan dalam bidang jagaan pemindahan organ yang akan ditawarkan dalam program sarjana oleh SingHealth dengan Institut Teknologi Singapura. Program itu adalah yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara apabila ia bermula pada September tahun depan. Kursus itu akan memberi tumpuan kepada bagaimana jagaan kejururawatan boleh meningkatkan kesihatan bagi penderma dan penerima pemindahan organ sepanjang hayat mereka. Ia akan merangkumi topik-topik seperti pemakanan, senaman dan juga pertimbangan undang-undang dan etika. Program itu diumumkan semasa sambutan Hari Jururawat SingHealth. SingHealth menyatakan langkah tersebut mencerminkan komitmennya untuk menawarkan peluang pembangunan profesional kepada para jururawat. Buat 3 tahun berturut-turut tiada insiden serius dilaporkan membabitkan data rakyat. Demikian menurut laporan terkini mengenai perlindungan data peribadi yang didedahkan hari ini. Pejabat Negara Bijak dan Pemerintah Digital menyatakan kesemua 182 insiden yang berlaku dalam tahun keuangan lalu tidak begitu serius dan tidak meninggalkan kesan besar terhadap agensi atau individu terjejas. Jumlah insiden data bertambah sebanyak 4 kes berbanding setahun lalu. Menurut Pejabat Negara Bijak, ia disebabkan oleh lebih banyak perkongsian data antara agensi sedang sektor awam menjalani pendigitalan. Satu garis panduan dilancarkan pada Mac bagi membantu kaki tangan awam memadamkan maklumat yang boleh mengenal pasti seseorang daripada set data yang akan dikongsikan. Secara berasingan pula, jumlah aduan yang diterima daripada orang awam berhubung kemungkinan berlakunya penggodaman data oleh sektor swasta merosot 46%. Melawan api kebakaran di dapur dan merawat tulang badan yang patah. Demikian antara beberapa senario baru yang ditawarkan di kemudahan latihan terbaru Akademi Pertahanan Awam SCDF. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam mengatakan ia akan menawarkan pengalaman lebih realistik dan menyiapkan para anggota SCDF bagi cabaran-cabaran baru. Mangsa yang mengalami lebam-lebam dan retak tulang dada selepas terhentak pada steering kenderaan merupakan antara simulasi yang ditawarkan. Ia menyediakan sekitaran latihan yang lebih realistik bagi para anggota bomba. Ruang baru itu juga membolehkan para penyiasat melakarkan semula sesuatu kejadian kebakaran sebelum menentukan puncanya. Terdapat juga proses pengumpulan data bagi melakar teknik-teknik melawan kebakaran yang merupakan antara 7 kemudahan baru yang ditawarkan untuk latihan lebih realistik. Lebih 500 orang dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Singapura menghadiri satu jamuan di istana malam semalam. Presiden Halimah Yacob menjadi tuan rumah acara tahunan untuk menghargai sumbangan mereka. Selain para anggota Perkhidmatan Negara dan Kerahan serta anggota tetap, mereka yang hadir termasuk para anggota kumpulan sukarelawan dan bukan seragam. Mereka berkongsi pelbagai pengalaman dan perspektif dengan Presiden Halimah Yacob. Para anggota khidmat digital dan perisikan juga hadir buat julung-julung kalinya. Unit tersebut dibentuk Oktober tahun lalu.